Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الحافظ إمام الترمذي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة وأرأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيته به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيته بشبه صاحبكم يعني نفسه ورأيته جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيته بشبه دحية يعني دحية بن خليفة الكلبي. رواه مسلم وابن حبان Wat-Tirmidzi. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah, masih di dalam bab yang pertama, yaitu babu majah fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama ialah bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis pada menceritakan tentang rupa paras Nabi kita Nabi Muhammad, rupa paras, rupa bentuk kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di dalam hadis yang ke-13. Kata Al-Hafiz Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu,
Kata dianya, haddatsana, mencerita akan kami, Qutaibah bin Sa'id, oleh Qutaibah, anak laki-laki bagi Sa'id. Untuk guru dia lah ni. Qala, berkata Qutaibah bin Sa'id, akhbarani, menkhabar akan daku, Al-Laythu, oleh Layth, Al-Laythu bin Sa'din, oleh Layth bin Sa'ad, an Abi Zubairi, daripada Abi Zubair, an Jabir bin Abdullah al-Ansari, daripada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir bin Abdullah al-Ansari inilah yang di atas namakan di dalam satu hadis yang didakwa ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, yang menanyakan kepada Nabi tentang apakah awal makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bi abi anta wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Jabir bin Abdullah dikatakan menanya kepada Nabi, akhbirni, khabarkan kepada aku, an awwali syai'in, tentang awal-awal sesuatu, khalaqahu Allah, menjadi akan dia oleh Allah, qabla al-ashya, sebelum segala sesuatu yang lain dijadikan oleh Allah. Lalu dijawab oleh Nabi SAW dalam hadis tersebutlah, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya nuru nabiyyika. Adapun awwalu ma khalaqa Allah nuru nabiyyika ya Jabir, sesungguhnya awal-awal yang dijadikan oleh Allah sebelum daripada sesuatu itu ialah nur Nabi engkau wahai Jabir. Wa minhu khuliqal asya, dan daripada nur Nabi Muhammad tu, yakni dari kerana nur Nabi Muhammad itulah dijadikan segala sesuatu makhluk ini. Maka hadis ini hampir sepakat oleh alim ulama muhaddithin bahawasanya hadis tersebut ghairu sabitin, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maudhu'. Hadis itu hadis maudhu'. Hadis itu direka-reka dan didakwanya ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Namun sampai sekarang pun tidak dijumpai apakah benar hadis tersebut tu ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Akan tetapi tidak sedikit alim ulama yang berpendapat makhluk yang pertama dijadikan ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka permasalahan makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah ini tidaklah termasuk di dalam usulul aqaid. Bukan soal trust di dalam akidah. Kerananya tidak akan ditanya di dalam kubur atau di padang mahsyar sekalipun apakah makhluk mula-mula dijadi. Ada. Dalam kubur tu ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Itu. Maka soal makhluk apakah dijadikan oleh Allah pertama-tama ini bukan usul di dalam akidah, di dalam akidah, bukan usulul aqaid, bukan teras di dalam ilmu akidah. Lepas tu kalaupun diperbincangkan di dalam ilmu akidah, ia hanya termasuk di dalam furu'ul aqaid,
cabang-cabang pegangan yang masih terbuka pintu khilaf, pintu perselisihan pendapat di kalangan ulama. Itu dah. Maka kerana itu ada ulama yang berpegang dengan awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah air. Awwalu ma khalaqallah al-ma', al-'arash, al-qalam, al-lawh mahfuz, al-lawhul mahfuz, dan sebagainya. Bismillah. Maka setiap ulama yang berpegang dengan awal makhluk tu ialah Nur Muhammad ke, ataupun Arash, atau Qalam, atau Lauh Mahfuz, atau air, mereka tidak i'tiqad seperti kelompok falasifah atau batiniyah, yakni al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Ada satu kaedah di dalam falsafah, dia kata al-wahid, sesuatu yang satu itu la yasduru anhu illa wahid, tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu juga. Jadi kelompok-kelompok falasifah ataupun puak-puak tasawuf yang terpengaruh dengan falsafah, panggil sufi falsafi, ada mereka mengiktikadkan bahawasanya Nur Muhammad itu bukan makhluk Allah, bahkan hasil daripada zat Allah. Berarti Nur Muhammad itu qadim seperti Allah. Maka pegangan seperti ini kafir, kupu. I'tiqad dua qadim. Maka jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti itu. Ada pun ulama yang berpegang dengan awal makhluk tu Nur Muhammad ke, air ke, qalam ke, arash ke, tidaklah i'tiqad al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Hanya makhluk yang pertama, arti Allah menjadikan. Itu. Tapi itu kenapa ulama berpegang dengan hadis maudhu'? Ini persoalan. Hadis tu maudhu'? Ya. Kata Imam Suyuti, ghairu sabitin, tidak sabit daripada Nabi hadis tersebut. Kata ulama-ulama yang lain, tidak sabit. Hampir sepakat ulama muhaddisi, hampir ijma' ulama hadis, hadis itu maudhu'. Tetapi walau begitu, ada ulama tetap menakalkan hadis itu boh lagi tak dia. Maka ketahuilah bahawasanya ulama bukan berpegang pada zahir hadis tersebut, kerana itu bukan hadis Nabi SAW, tetapi maknanya muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Itu mana hadis-hadis sahih yang lain? Iaitu seumpama hadis Nabi SAW bila ditanya oleh Sayyidina Umar akan Nabi, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, bila lagi engkau ni dijadikan oleh Allah sebagai Nabi? Maka Nabi kata, kuntu nabiyan wa adama bainar ruhi wal jasad, kuntu nabiyan wa adama bainal ma'i wat tin. Aku ni Nabi dah ketika mana tu Adam di antara roh dengan jasad, di antara air dengan tanah. Hadis itu sahih. Begitu juga ada hadis lain Nabi kata, kuntu awalan nabiyyu min fi khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Adalah aku ni ialah awal-awal nabi pada penciptaan, tetapi akhir-akhir nabi yang diutuskan. Hadis itu sahih. Maka kerana muafakat maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka yang dipegangnya ialah makna, bukan diri hadis. Kerana hadis tu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tak layak hadis lah, kata maudhu' lah. Kemudian Nabi kata wa minhu khuliqal asya. Min situ bukan min lil ma'khuz. Ni pun ada juga orang pegang. Daripada Nur Muhammad itulah dijadikan segala. Kita ni Nur Muhammad belaka ni. Kita ni dijadikan daripada cahaya juga. Bukan gitu maksudnya.
Min situ dipanggil min li ta'lilil hikmah dipanggil. Wa minhu dari kerananya. Itu maksud gitu. Kerana Nabi Muhammad itulah dijadikan segala makhluk ini. Makna ni pun walaupun hadis tu maudhu' tetapi muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Seumpama hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihaini dia, iaitu tentang Nabi Adam tu minta ampun dengan Allah Ta'ala bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan tanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Lagu mana mu boleh kenal Muhammad, aku tidak buat lagi? Tuhan tanya tu, Tuhan tahu dah. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Tuhan ilmuna tidak terdahulu oleh jahil. Lalu jawabnya Nabi Adam, li'annaka ya Rabb lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu dia kata sadaqta ya Adam laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Tengok. Kerana mu lahir Tuhan, ketika mana mu buat aku, mu tiup roh dalam jasad aku, maka rafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku, ra'aitu fi qawa'imil arsy, aku lihat pada tiang-tiang arash, maktub tertulis padanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annaka lam tudif. Maka aku pun tahu bahawasanya engkau tidak akan menyandarkan nama selain daripada engkau kepada nama engkau, melainkan nama tersebut orangnya, tuannya, musammanya benar-benar engkau cinta. Maka dia kata, mu betul, hei Muhammad, hei Adam, kalau sadaqta ya Adam, laulahu, kalau tanpa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka ya Adam, tidak aku buat mu hei Adam. Itu dalam hadis Mustadrak Sahihaini karangan Imam Al-Hakim. Begitu juga hadis yang sahih diriwayat oleh Ibnu Athakir. Jibril turun, Jibril cerita kata bahawasanya Allah Ta'ala firman kepada engkau, kalau aku sudah mengambil mengambil Ibrahim sebagai teman Khalil, Khalil teman rapat, maka engkau sebagai kekasih. Tidak aku jadikan ma khalaqtud dunya wa ahlaha, tidak aku jadikan dunia dan penduduk dunia melainkan supaya mereka mengenal akan makom kedudukan martabat engkau di sisi aku. Tengok. Jadi wa minhu khuliqal asya, tu bukan min lil ma'khuz. Bukan kita ni Tuhan ambil daripada Nur Muhammad tu jadi manusia, jadi bumi, jadi dah. Tapi min li ta'lilil hikmah. Mana kerana Nabi Muhammad kita dijadikan supaya kita mengenal martabat kedudukan Nabi Muhammad. Mana akhirnya? Iaitu asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan engkau membangkitkan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada maqam yang terpuji. Tak ada orang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafa'atul uzma akhirat zaman. Nabi lain semua nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Mari ini masing-masing pergi ke Nabi lain. Pergi Nabi lain. Kami tak boleh nak minta dengan Tuhan. Kami pun takut. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, akulah ahli syafaat. Maka semua manusia ketika itu mengenal kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Bismillah. Jadi kerana itulah Syekh Al-Hafiz Al-Muhaddith Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengatakan bahawasanya tidak mengapa kalau kita berpegang Nur Muhammad makhluk yang pertama dijadikan, tetapi jangan berdasarkan hadis maudhu', tetapi makna-makna dia yang maudhu' tadi itu muafakat dengan hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Dan ini bukan perkara yang patut diperbalah sampai bermasa muka, sampai tuduh orang Syiah Batiniyah lah macam-macam. Tak perlu, kerana perkara tersebut bukan teras di dalam ilmu akidah, hanya
furu'ul aqaid. Nah, cabang-cabang di dalam perbahasan ilmu akidah. Masih lagi terbuka perselisihan pendapat di kalangan ulama dairati ahli sunnah wal jamaah, dalam koridor, nah, dalam kawasan perselisihan pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu dah habis. Inilah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tapi hadis yang kita nak baca ni sahih, mungkin maudhu' lah ni. Anna Rasulullah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi cerita, Nabi sendiri kata, Nabi kata, urida alayya, dibentangkan ke atas aku, yakni oleh Allah Ta'ala. Bila tu? Yakni Lailatul Isra wal Mi'raj, pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi dipertemu dengan sekalian para nabi, ruhnya, dan ada yang dengan jasadnya, seumpama Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, ataupun nabi-nabi lain dengan ruh. Itu bila tu urida alayyal anbiya'u, dibentangkan ke atas aku para nabi, yakni maknanya ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wal Mi'raj al anbiya, Nabi melihat pada malam Isra wal Mi'raj wajah-wajah para nabi. Ini pun kemuliaan nabi kita tertentu pada malam Isra wal Mi'raj. Tidak ada satu nabi yang seperti nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa tu pernah minta dengan Allah Ta'ala. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala mana Musa alaihi salam datang ke tempat miqat kami, maka berkata-kata oleh Tuhannya, berkata-kata oleh Tuhannya akan Nabi Musa, maka setengah daripada hak Nabi Musa minta dengan Allah, arini anzur ilaika, berikan kepada aku dapat nampak zatmu hai Tuhan. Maka sebab tu nampak zat Allah Ta'ala ni ialah perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala nak bagi pada hamba dia dapat lihat. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang kira Mu'tazilah mustahil dapat lihat Allah. Kalau musyabbihah mujassimah mesti dapat lihat Allah seperti melihat makhluk ni berjisim bergiring. Itu sesat, dua-dua sesat. Lepas tu ahli sunnah wal jamaah harus bagi hak Allah Ta'ala nak bagi hamba dia nampak zat dia, nampak tidak dengan perlu tengok. Nampak Tuhan kuk mata, bukan tengok dengan butir mata. Itu wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Hendak yakin, jazam putuslah oleh olehmu hai saudara, dengan bahawasanya dapat nampak zat Allah Ta'ala. Nampak ni tak mesti tengok. Ada benda kita tengok tu tak nampak, betul tak? Bawa kereta gedegung masuk lubang, bini kata Allah, tak tengok kau lubang depan. Kata tengok dah tapi tak nampak. Tengok. Jadi nampak tu ialah kurniaan Allah, pemberian Allah. Sayyidina Umar duk khutbah di Masjid Nabawi, geng-geng tiba-tiba Tuhan bagi nampak tentera duk jauh, ya Sariyah Jabal. Dia tengoklah, dah tengok. Ini nampak. Mu'tazilah kata, kalau nampak kena tengok dengan mata duduk depan. Kalau gitu Tuhan berjihad, Tuhan mesti bertubuh. Mustahil, maka tak boleh tengok. Itu Mu'tazilah. Musyabbihah pula, tengok dengan mata. Lepas tu Tuhan ada kepala, ada kaki, ada tangan, supaya orang. Ni kafir dah. Itu ahli sunnah wal jamaah ada. Nampak Tuhan laisa kamitslihi syai'. Tuhan wi nampak. Yakin gitu. Fi jannatil khuldi bila tanahi, dalam syurga.
Idzil wuqu'u jaizun bil aqli, karena berlaku nampak Tuhan itu harus pada akal. Dalilnya Nabi Musa minta, arini anzur ilaika, itu Tuhan bagi aku nampak zatmu itu. Kalau benda tu mustahil pada akal, tentu Nabi Musa tak minta. Takkan Nabi Musa jahil hukum akal? Nah, Musa minta tu tanda kata harus pada akal. Itu. Tetapi boleh tak? Qala lan tarani. Tuhan kata mu tak dapat nampak zat aku di dunia sebab ini khususiyah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu nabi ketika mana hidup dapat nampak zat Allah Taala pada malam Isra wal Mi'raj. Bahkan siapa yang dakwa nampak zat Allah Taala dalam jaga, ijma'ul ulama, kufur kafir orang tu. Nah, tu ayat. Ya tu. Tetapi Tuhan kata walakin unzur ilal jabal, mu tengoklah pada bukit Turus Sainai, fa in istaqarra makanahu fasawfa taran. Kalau bukit itu tetap tidak bergoncang, maka mu dapat nampak zat aku. Jadi Tuhan gantungkan ru'yatullah dengan tetap bukit. Jadi bukit tetap dan bergerak itu harus. Nah, sebab bukit pun jisim jirim kita kan, gerak dan diam tu harus. Betul tak? Ta'liqus syai' bil jaiz jaizun. Menggantungkan sesuatu dengan yang harus itu harus juga sesuatu tadi. Artinya ru'yatullah tu harus. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Bila Tuhan tajallikan, Tuhan menyatakan kepada bukit Turus Sainai, Turus Sainai tidak boleh tetap, bahkan gocek, maka rebah pengsang Nabi Musa alaihi salam, tak dapat nampak zat Allah Taala. Maka ketentuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila Nabi kita tu dibawa jalan Isra Mi'raj, Nabi kita pun lihat para nabi yang lain. Maka Nabi cerita bagaimana rupa-rupa paras para nabi-nabi yang lain. Faidan, maka ketika itu Nabi kata Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam tu darbun minar rijali, satu bagai rupa daripada beberapa orang laki-laki, ka'annahu, seolah-olahnya Musa alaihi salam min rijali Syanu'ata, menyerupai beberapa laki-laki Bani Syanu'ah. Bani Syanu'ah ni satu kabilah daripada Yaman yang bentuk tubuh mereka ni tidak gemuk dan tidak kurus, sedang, staff kita kata. Tu Syanu'ah ni satu kabilah Yamaniyah. Kabilah Syanu'ah al-Yamaniyah. Maka laki-laki di kalangan kabilah Syanu'ah Yamaniyah ni mutawassituna bainal khifah wasimnah. Mana pertengahan antara gemuk dengan kurus, mana tubuh dia tu tough, sedar-sedar. Itu. Jadi Nabi Musa ni Nabi ayat tubuh dia tough. Gitulah kalau bahasa kita lah ni. Itu. Sadar. Tak sadar apa tumbuk orang sekali mati lalu dah. Dia tumbuk apa tu? Orang Qibti. Bangsa Qibti. Dua zalim ke Bani Israel, dia pergi pom win nombok sebuti mati dia tu. Gagah. Sebab tu orang tua-tua dulu ada japi sekapa, gagah baginda Musa ya. Jadi Nabi Musa ni nama dia tu diberi oleh ibu angkat dia. Mana? Asiyah bintu Mazahim, zaujatu Fir'aun. Jadi Musa tu sendiri bukan diberi nama oleh mak dia. Mak dia nama Yahuniza ke apa dia? Yahuniza kalau tak silap. Sama mengaji mula di Pondok Pasir Sumbuh tu, ada almarhum Tuan Guru Baba Tahir. Dia bagi orang panggil ada sejenis petua amalan nak wi muda bini beranak, ada nama ibu Nabi Musa. Yahuniza kalau tak silap. Gitulah. Jadi bukan ibu Nabi Musa sendiri dinamakan Nabi Musa. Sebab kecil-kecil tu dia kena peranyuk ke laut dah. Fir'aun tu dia takut sungguh. Yang mimpi kata ada laki-laki nantinya dilahir di kalangan Bani Israel ini menghancurkan orang panggil kerajaan dia. Maka tak ada letak nama tu kat apa. Bahkan lidah Nabi Musa ni diletak di bara api. Sebab tu dia agak tidak patah sikit. Dia ada assistant dia nama Nabi Harun. Nabi Harun. Tu. Jadi Musa tu sendiri diberi nama oleh Asiyah bintu Mazahim,
iaitu zaujatu Fir'aun, bini kepada Fir'aun, orang salihah, orang waliyun min awliyaillah. Nah, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam, dan melihat olehku akan Isa, itu Nabi Isa, anak laki-laki bagi Maryam. Ini bukti bahawasanya anak mak sabit, qat'i, putus, tak ada khilaf. Seorang ibu beranak kepada anak dia, mana anak tu memang anak dia. Nah, kuat nasab mak berbanding nasab pak. Nah, nasab pak ni tak kuat, melainkan tiga ya. Mana boleh dibingkan dengan bimpak kalau anak tu hasil daripada jima' wati dalam nikah yang sah, baru boleh bimpak. Ataupun wati syubhat. Syubhat ni mana kesamaran sungguh lah, bukan syubhat wak lolok-lolok dah. Kasut tak ajar beli gi sahut kasut orang, tu bukan syubhat, curi dia panggil. Bini tak ajar ada gi tu bukan syubhat tu. Ni syubhat sungguh, ingat bini dia sebiji sama macam bini dia. Nah, dengan tahik lalaknya gapo suara khabar-khabar, tahik lalak atas belakang elok kiri, bini dia elok kanan. Sudah. Kalau boleh anak tu boleh bempak. Dia panggil wati atau jima' syubhat. Atau jima' hamba milik dia yang tak ada suami bagi hamba tersebut. Lah ni tak ada hamba. Nah, baru boleh bin Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tak ada hamba. Jadi sebab tu kalau kita tanya, nasab bapak dengan nasab mak mana lebih kuat? Nasab mak lebih kuat. Bapa? Orang tina tu kalau yang ngandung, anak siapa? Tokan anak pohon pisang, anak dia. Nah, Isa ni, Isa bin Maryam, Isa anak laki-laki Maryam. Putuhkah nasab Isa dengan Nabi Yaqub? Dah. Allah bilang Nabi Isa ni sama keturunan Bani Israel. Nah, jadi mana-mana ada apa ni, ada ni ramai-ramai buat kita ni tersalah nikah dengan syarifah. Nah, dia bukan Said, maka boleh anak masih daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak putus, tak ada istilah munqati, tak ada. Tu hak kata perputus dhaif, kau tu dhaif. Kalau putus juga nasab Nabi Isa alaihi salam. Mungkin dia tak ada apa. Dia tak ada apa dia. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Tuhan kata ingat cerita Maryam. Wa Maryam binata Imran. Nah, ingat cerita Maryam anak perempuan Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga maruah dia, tak berlaku zina. Nah, bahkan duduk ibadat sehari-hari di mihrab. Nah, sehingga Allah Taala beri karamah, makanan buah-buah bukan musimnya dia boleh makan. Nabi Zakaria kata, mana ada buah bukan musim dia? Oh, Tuhan ku beri rezeki. Bukan musim beri rezeki ni. Tengok. Fanafakhna fihi min ruhina, maka oleh kerana dia orang mukminah, salihah, maka hadiah Tuhan untuk perempuan yang mukminah yang salihah dapat anak yang soleh. Dah. Sebab tu kesolehan dan ketolehan anak tu banyaknya pada adat bergantung pada ibu, kurang pada ayah. Sebab ayah ni banyak keluar cari duit, cari piti. Nah, pada mak almarhum satu orang ulama besar di Jawa namanya Kiai Maimun Zubair. Saya pernah pergi ziarah dia sebelum dia wafat di Mekah Al-Mukarramah. Di pondok dia di Sarang. Dia nasihat kalau nak cari bini, cari bini yang solehah, sebab anak yang soleh dan solehah tu banyak bergantung kepada ibu yang solehah. Sebab dia duduk rumah. Jadi kalau ibu tu duduk kekeng main TikTok, anak kekeng main TikTok juga. Lagu tu. Kalau ibu baca Quran, ibu zikir, anak kita jadi soleh dan solehah.
Oh nak kita belakang poknya ayo tak cari duit lah kita. Nak duduk rumah ngadap nah. Kita ni jaga-jaga balik. Sikit-sikit itu. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam tu ialah setengah orang yang qanitin, orang yang qanit, orang yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan, maka ketika itunya katanya sabdanya Nabi SAW, Nabi Isa ni, aqrabu terlebih hampir man mereka ra'aituhu yang melihatlah olehku bihi dengan dia syabahan menyerupai Auratu bin Mas'udin. Aurah bin Mas'ud. Itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aurah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan sahabat Nabi rupa parasnya seakan-akan sama mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Ada. Iaitu namanya Sayyidina Aurah bin Mas'ud. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah, Aurah bin Mas'ud. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, dan melihat olehku akan Ibrahim. Ibrahim ni bahasa Suryani. Syriani pun baca, Suryani pun baca. Nah, bil lughati Syriani ya. Nah, bahasa Syriani Ibrahim. Makna ku Arabnya wa maknahu bil arabiyyati ialah Aba Rahim, bapa pengasih. Bahasa Arabnya Aba Rahim, bapa pengasih. Ibrahim itu dalam bahasa Suryani. Itu dah. Jangan tukar Ummul Barahim. Kita akidah Ummul Barahim itu bukan Ibrahim, bukan Ummu Ibrahim. Itu Barahim, jamak daripada mufradnya burhan, hujah. Ada orang buka pondok tapi tak ngaji betul-betul di pondok, lepas tu dia baca nama kitab Ummu Ibrahim. Kena kata ni Ibu Ibrahim. Salah tu. Naknya Ummul Barahim, ibu segala hujah. Bukan Ibrahim pendek mana bukan. Nah. Baca nama kitab pun tak betul, isi dalam tak tahu. Ini bahaya ni. Zaman ni sangat bahaya. Orang guna nama pondok untuk apa? Kutik derma cari duit. Ni bahaya. Sebab tu kita nak derma gapo, nak sedekah, berhati-hati, siasat dulu, pasti dulu betul dak orang ni ngaji pondok. Sungguh jangan ditengok pada sedap cakap. Sedap syarah, sedap belakang. Nah, hebat bersyarah. Bahkan dia ngajar di Masjid Muhammadi ni, orang kampung kata ni bau ulama, sedap kecek ni. Mufti Kelantan masa tu namanya almarhum Sahibus Samahah, tuan guru Mufti Hasbullah. Alim, baca kitab Tuhfah. 5 orang yang mengaji. Orang kampung kata Mufti jahil. Sebab tak pandang buat lawak, tak pandang. Tengok. Orang kampung tu mentaliti dia tu bodoh, tak lewat kira. Nah, 5 orang yang ngaji dengan mufti. Baca kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami, syarah bagi matan Minhaj. Nah, payah kita tu bukan mudah. Mari orang budak ni pakai serupai besar. Penuh masjid. Ini baru ulama. Siap. Biar baca baris liter bukan kau gapo nama kitab pun tak betul, salah. Ada orang habis puluh-puluh ribu hidup sedekah, baru nyesal. Allah, nyesalnya ustaz. Ada? Lepas tu tanya khabar dulu. Dah ni. Nak buat kebajikan tu bagus dah. Tanya khabar dulu. Takutnya kita tu jadi penolong kepada maksiat tu. Maksiat. Nah, khutabaul fitnah ni maksiat. Tukang syarah yang menyebarkan fitnah. Nah, tengok. Faizan, maka ketika itu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu terlebih hampir man mereka raaitu bihi melihat olehku dengan dia syabahan sahibukum menyerupai oleh sahabat-sahabat kalian semua. Siapa? Yakni nafsahu, diri dia. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam
lihat wajah Nabi Ibrahim itu mirip dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, nak serupa dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhirnya kata Nabi, wa raaitu Jibril alaihi salam, melihat olehku akan Jibril alaihi salam, fa idzan maka ketika itu aqrabu terlebih hampir man mereka raaitu yang melihatlah olehku bihi dengan dia man syabahan Dihyatu menyerupai dengan seorang sahabat yang bernama Dihyatu bin Khalifah Al-Kalbi. Ini seorang sahabat yang apabila Jibril alaihi salam menyerupai dengan rupa manusia, maka dia menyerupai di atas wajah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ha, itu dah. Jadi wajah Jibril itu bukan lagu tu. Wajah Jibril itu lain lah, muka dia malaikat, bukan orang. Nah, gitu juga Jibril ni pun kata setengah lughah Syriani. Nah, bahasa Syriani. Dalam bahasa Arabnya Abdullah namanya, Abdullah. Nah, itu. Habis itu kemudian rawahu meriwayat akan dia ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslimun oleh Imam Muslim, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhum wa ajma'in. Kemudian nanti kita sambung pula hadis yang ke-14, haddatsana Sufyan bin Waqi'in wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahidun qala akhbarana Yazid bin Harun wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.